Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kanda Ruslan Syahir, pengacara pada malam ini, Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Nasaruddin Daud, Menteri Besar Negeri Kelantan, dan isteri Ustaz Abdullah Hussein, Suruhjaya PAS Negeri Johor, Datuk Dr. Yunus Hairi, Suruhjaya PAS Negeri Selangor, Ustaz Yusni Mak Piah, Adun Penaga Pulau Pinang, juga pengarah PAS Relief. Isteri nombor satu saya, sembang ya. Cakap tu yang berani pun. Malam ni riang kepek pisang je tuan-tuan. Ceramah pun slow lah. Ingat tadi nak habis awal nak dam. Pergi makan nasi. Tunggu Panglima Perang berpeluh tengok kita buka lepak nasi lah. Entah kepek pisang dulu lah. Tuan-tuan sekalian, khabar duka pagi tadi, tengah hari tadi lah. Ada perwakilan pada Muslimat Sungai Petani balik daripada muktamar Dewan Muslimat ni. Mereka berhenti nak tolong orang accident. Mai kereta belakang, langgar mereka, alhamdulillah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 orang perwakilan Muslimat daripada Sungai Petani. Ustazah Taibah Sulaiman, Ketua Dewan Muslimat Sungai Petani. Ustazah Nur Najihah Amzi, Penolong Setiausaha Dewan Muslimat Sungai Petani. Ustazah Nur Fatihah Nabila, Ketua Amirah Sungai Petani. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada tiga-tiga ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan sekalian, perjuangan dengan PAS ni tidak menjanjikan apa-apa. Hanya dengan redha dan kesungguhan kita bersedia menghadapi apa saja risiko. Kalau nasib kita baik, kita selamatlah. Sampai kita tua, kita mati dalam perjuangan. Kalau nasib tak baik, tengah-tengah duk ceramah orang zaman. Dr. Sam duk kira kes saya tadi, dia kata ada 9. Saya pun tak tahu sebenarnya ada berapa. Tapi banyak ah. Ada hari apa, lawyer saya mai, peguam yang mengendalikan kes saya tu, dia mai lah list tu. Saya kata ni hak ni bayar 1,000 dulu. Hak ni 2,000. Banyak sikit-sikit tuan-tuan. Lawyer PAS boleh. Lawyer tak PAS, dia nak angkut duit lah kita. Banyak sikit-sikit. Hak ni 3. Hak ni pasal kes berat 4. Cepung-cepung puluh ribu lah juga. Tu risiko yang kita hadapi bila bersama dengan PAS. Dan kita tak salahkan siapa-siapa. Tak ada duk ungkit apa Cuma takut jadi 10 je lah. Harap-harap tak jadilah. Di strategi Lee Kuan Yew yang sedang dibuat oleh Madanon ni, strategi Lee Kuan Yew dulu. Dan masih lagi dipraktikkan di Singapura. Siapa kritik, saman. Siapa kritik, saman. Nak jawab, tak erti. Ada mereka jawab saya kritik? Tak ada. Mereka kata saya duk kata kat mereka. Mereka kata mulut capui. Betul tak? Pasal mereka tak erti jawab, mereka saman. Menang kalah tak tentu ni. Saya menang boleh jadi. Abang ingat kepek pisang tu tak kuat. Saya boleh jadi saya menang. Cuma mereka saman. Untuk menakutkan kita. Saya pun bila kena cah 2 kes Haji ni, Haji Lan ni pro kena 2 kes. Saya pun selok je lah. Tak main dah Selangor lepas tu. Ni bawa main pula.
Kata negeri maju kan lah. Negeri maju, negeri hebat, negeri orang pandai-pandai. Tak erti jawab Saman. Apa barang? Saya di Kedah jarang sama orang. Saya jarang sama orang. Saya ada sama orang satu. Lalu ni jadi banyak lah. Dah hampa sama aku. Saya Saman Mahfuz Omar sedang berjalan. Termasuk dalam 9 tu lah. Saya sama orang pun ada. Sama orang pun kena duit je oi. Bukan mayat liuk. Lawyer kena bayar. Mahkamah kena pi. Mahfuz tuduh saya beli kereta fire untuk kegunaan sendiri, kepentingan peribadi, guna duit sadar. Saya sama dia. Sedang berjalan. Saya sama Pudin. Pudin tuduh saya mencuri REE. Saya sama dia. Sedang berjalan. Pudin tuduh saya guna duit maris untuk buat benda lain. Saya sama dia. Sebab dua-dua tu tak betul. Jawab pun dia tak dengar. Saya jawab tak masuk TV. Dia tiba kita masuk TV. Dia tuduh saya masuk TV. Saya jawab balik tak masuk. Harap dengan TikTok lah. Orang nak tengok TikTok. Jadi tak ada jalan. Jawab berbuih mulut-mulut. Tak sampai. Saman lah. Sedang berjalan. Ada budak tu. Seorang budak PAN. Pergi buat kutip derma. Kata nak tolong saya bayar derma. Dayak denda kat Mahfuz. Saya tak suruh dia. Saya pun tak kenal dia. Tiba-tiba dia kutip derma bagi pihak saya. Sambil mencerca saya. Saya sama dia. Dia pun minta maaf. Saya pun berhenti ya. Dia abang, dia silap. Dia mengakulah dan dia minta maaf. Kita maafkan dia. Baik tak baik? Kita baik. Lepas ya. Siapa minta maaf, mengaku silap. Kita maafkan. Kita tak ada simpan. Tak ada dendam. Kalau dia ada jawapan, boleh jumpa di mahkamah. Dia tak ada jawapan. Dia minta maaf lah. Saya ada orang saman saya. Lepas tu dia suruh saya minta maaf. Saya kata minta maaf lah. Kita jumpa di mahkamah. Pasal hang saman dah. Saman bukan sikit, 10 juta. Nak bayar apa? Saya tak tahu kalau kena. Tapi tak apa. Kita jumpa di mahkamah. Ceramah sebelum pilihan raya parlimen tu. Saya bukan kata terang-terang saya buat olok-olok je. Kena. Pasal dia tak boleh jawab. Saya cabar. Bukan saya cabar lah. Saya minta mahkamah buat keputusan. Sebelum kes itu berjalan, saya minta mahkamah buat keputusan dulu. Adakah pengampunan diraja itu telah membatalkan semua kesalahan jenayah dia? Sampailah mahkamah belum buat keputusan lagi. Lepas keluar keputusan tu, baru kita berjalan kes kita. Pening kau no? Lah mereka kata dia nak jadi Imam Mahdi pula. Pasal semua dosa telah terampun. Ganas puak ni no. Lepas kita lawan di mahkamah. Ada saya ceramah di Selangor ni. Satu ceramah saya kena 4. Tu balan jadi pengacara tu. 4. Satu didakwa kerana didakwa. Kununnya. Boleh cakap pula tahu. Saya tak kira apa. Hantam saya pula. Sebenarnya tak berlaku. Tapi tak apalah. Dia kata tak boleh mengulas tentang merit. Tapi saya didakwa atas 2 kes. Pertama menghina di Pertua Agong. Yang kedua menghina Sultan Selangor. Saya ceramah di Kubang Pasu. Saya disaman oleh Amir. Amir empat tu lah. Nak jawab tak erti saman. Kemudian oleh tokoh perniagaan Tuan Kemuka. Tan Sri Vincent Tan. 4. Ni orang Selangor punya kerja. Tu saya takut nak ceramah.
Tuan-tuan sekalian, semua tu kita akan jawab di mahkamah. Dan kita berhadapan dengan risiko tu semua. Cara ni, akhirnya Singapura tak ada pembangkang. Cara hak mereka buat ni. Siapa nak bangkang? Buka mulut kena saman. Buka mulut kena saman. Siapa nak itu? Walaupun kita boleh jawab di mahkamah. Kita boleh berlawan, boleh berentak. Tapi dia akan memakan masa, memakan kos, buang masa kita, merenyahkan kita. Tapi tuan-tuan tak apa. InsyaAllah dengan segala kudrat yang kita ada, keupayaan yang kita ada, sokongan pada rakan-rakan, semua kes mahkamah. Sama ada kita sama orang atau sama kita akan hadapi insyaAllah. Semua tu kita akan menang insyaAllah. Yang kedua, Datuk Seri Syahidan Kasim. Ada sini kah? Oh, ada sini. Awak tak mai. Awak tak naik. Dia WhatsApp saya saat ni. Dia kata ringgit berbanding dolar 478. Betul ya, Datuk? Menghampiri harga rahmah RM5. Dolar. $1. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita mengimport 80 bilion makanan ni, benda kita duk ngap 80 bilion benda makan ni tuan-tuan, mau tak mau kena import, kena ada, kena beli pasal orang nak makan. Mana boleh duk tahan orang tak bagi makan. Dan makin hari makin naik. Bila negara tidak dapat mengeluarkan sendiri makanan tu, kita terpaksa import. Bila ringgit jatuh berbanding dolar, kerana kita beli barang tu dengan dolar, walaupun Papa Non kata ada beberapa negara telah bersetuju untuk berurus niaga dalam ringgit, tapi tak ada bukti ucapan dia. Dia nyanyi saja. Tuan-tuan sekalian, bila ringgit makin jatuh, harga barang yang kita beli di luar menjadi lebih mahal. Kerana duit kita makin kecil. Bukan barang tu naik harga, tak. Pasal duit kita halus. Duit kita rendah. Kalau 80 bilion bulan lepas, bulan depan akan jadi 90 atau 100 bilion. Dia ni. Dia ni biasa kata, masa dia jadi pembangkang, dia kata duit jatuh pasal hang tak kerti jaga negara ni. Betul tak? Dia kata kat orang. Lah ni kata kat dia sama. Mau? Dia bagi alasan macam-macam. Duit jatuh ni, hak tu, hak ni, hak tu. Dia kata negara lain kok ni pun jatuh juga. Oh, macam. Lah orang kata kat dia, duit makin jatuh ni pasal hang tak kerti jaga negara ni. Kita kata kat dia balik. Boleh? Lah hang nak jawab apa? Bila orang pakai ayat hang kat hang balik. Saya duk nampak dia ni. Apa yang dia lawan dulu, apa yang dia kata dulu, apa dia kata tak boleh. Sekarang semua dia sedang buat benda tu. Betul ke tak? Lepas tu pasal apa negara ni tak ada masalah? Sebab dia ulang apa yang dia lawan. Dia buat apa yang dia kata tak boleh. Dia marah orang dulu buat benda tu lah, dia buat benda yang sama. Lepas tu tak bagi kita kata kat dia. Ni anak-anak papa ni semua marah kat saya. Dia kata duk mencaci maki. Bila saya caci? Saya tak ada caci, saya tak ada maki. Ni saya kata lagu ni. Ni bukan cacian. Ada kemarin Kabila. Anak papa hak 3 lain di day tu. Dia kata Menteri Besar Kedah selalu mengulang cacian makian kepada Perdana Menteri. Pasal itulah Perdana Menteri tak mau jumpa dia. Saya duk heran bila aku caci dia. Saya tak pernah maki Perdana Menteri. Saya hanya beri hujah saya. Pasal ternyata
apa yang dia lawan dulu, dia sedang buat sekarang ni. Contoh, nama apa India tu? Orang panggil Jelutong. Kawan baik Datuk Seri Syahidan. Jelutong kata, PM tak mau jumpa MB Kedah pasal MB Kedah selalu mencaci maki PM. Saya pun duk cari balik, bila aku caci maki dah? Hak paling kasar saya pernah kata, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Dia bohong sungguh. Memang dia berbohong. Kalau orang berbohong, lepas tu kita tak kata bohong, nak kata apa? Tipu. Tipu kurang sedap lah. Mesti kata bohong. Dia bohong yang pertama hak saya mula saya marah. Weh, dia tahu dia yang marah, kita marah dia tak tahu. Wak kami tunggu. Dia bohong mula-mula hak saya meninggikan suara ni. Pertama sekali dia kata projek KSP itu tak boleh buat pasal kontraktor yang mencadangkan projek itu tarik diri. ECK. Dia sebut dalam parlimen. Hak tu bohong. Hampa tulis tak oi? Hak tu bohong. Pasal projek itu state punya projek. Dicadang sejak 2014. ECK dilantik tahun 2021. Diberi tempoh 8 bulan untuk deposit 2.3 bilion. Kepada PTG untuk pengambilan balik tanah. Kalau hang fail, aku terminate hang. Kita lantik dia. Bukan projek itu dia punya. Tapi dia jawab dalam parlimen. Dia kata projek itu dipropose oleh ECK. Kerana ECK tarik diri, maka projek itu batal. Dia bohong. Tu saya mula marah. Pasal kita usahakan KSP ni tuan-tuan. Bukan kita tulis atas kertas modal dakwah dengan kertas ada. Modal kita buat engagement semua player dalam industri itu. Kita dah pergi jumpa. Satu dunia ni KSP punya management pusing. Lantik berapa konsultan dah? Paling kurang 5 konsultan. Paling kurang habis 27 juta untuk propose projek tu. Tahu-tahu dia kata projek tu batal sebab kontraktor tarik diri. Dan projek itu tak viable lah. Dia jawab dalam parlimen tuan-tuan. Orang-orang yang buat engagement dengan kerajaan negeri untuk involve dalam projek itu, sama ada sebagai konsultan, sebagai orang yang nak masuk buat projek MRO, semua orang nak terlibat dalam industri aero angkasa, sama ada orang yang akan terlibat dalam projek kargo, sama ada syarikat penerbangan yang akan landing di situ. Semua ni kita dah jumpa. Bila PM kata projek itu tak boleh buat, semua lari. Bila lari projek, orang-orang yang telah berjumpa dah ada MOU dengan kita. Kita buang duit 27 juta. Kita buang masa 9 tahun. Walaupun bukan masa saya, bukan. Walaupun projek itu digagaskan zaman Barisan Nasional. Tapi semua duit itu semua duit kerajaan negeri. Semua duit state. Saya tak mahu duit state hilang macam tu saja. Bila seorang Perdana Menteri tanpa usul periksa, tanpa berjumpa kita, tanpa tanya kita, tanpa dapat penjelasan yang benar, tanpa dapat gambaran menyeluruh, tiba-tiba pergi jawab dalam parlimen. Yang kedua dia bohong, kata Syed Mohtar, telefon dia kata tak mau buat. Bila kita lantik Syed Mohtar? Tu dia bohong. Kalau orang macam ni kata bohong, nak kata apa? Apa aku Ustaz? Kincin. Syed Mohtar tuan-tuan. Saya nak cerita. Bila kita buka semula RFP, lepas ECK tak mampu untuk deposit 2.3 bilion, lepas tempoh yang kita bagi, kita terminate dia, kita buka RFP baru. Siapa nak terlibat, mai. Ada 27 syarikat mau terlibat, termasuk kumpulan Al-Bukhari. Nampak catat elok.
CEO dia mai, hantar proposal, kemudian kita buat assessment, kita panggil interview, kita buat due diligence, kita cek habis semua. Senarai pendek daripada tu 5, daripada 27, 5. Termasuk kumpulan Al-Bukhari. Daripada 5 tu panggil sekali lagi, buat assessment sekali lagi, buat due diligence lagi, buat lagi. Interview, tinggal 2. Satu Tahira Group, satu kumpulan Al-Bukhari. Kita pun hantar surat pi, tawaran untuk terbabit sebagai pemaju kepada KXP, ataupun kita panggil dah pada masa tu Kedah Aerotropolis. Ada 9 butiran yang hang kena setuju untuk hang jadi pemaju. Kita hantar surat pi, dia ada tempoh untuk dia jawab balik. Dan kita minta dua-dua syarikat ni JV, tubuh satu SPV antara kedua dah tu, sebab ada kekuatan masing-masing yang boleh digabungkan. Pi cermat sampai tengah tu. Tahu-tahu tak ada apa lagi, tak ada pelantikan, baru kita offer je pasal depa dua ni layak. Dia jawab dalam parlimen, dia habaq Syed Muhtar baru telefon dia. Dia ni modal telefon banyak, tuan-tuan. Erdogan telefon dia. Muhammad Salman telefon dia. Jokowi telefon dia. Ha? Takkan Netanyahu telefon dia juga? Dok ko, tu dia tak bak. Semua orang telefon dia, dia tak nak telefon orang. Model telefon tu tinggal buang lah, orang tak percaya dah. Saya duk tengok Tun Mahathir cakap depan-depan dengan Erdogan, cakap English, ada translator, ada orang penterjemah kan, no? Dia cakap telefon, cakap terus, cakap cepat pula tu. Nak kata mohon ngak ke tak tahulah. Hampa agak-agak lah kan lah. Ha? Satu dunia saya kata mohon. Kalau hampa percaya, ikut suka anak Papa Non semua percaya. Tahu-tahu dia habaq kata, Syed Muhtar baru telefon dia, habaq kata dia tak mau involve kerana terlalu mahal. Bila kita lantik Syed Muhtar? Kita tak lantik. Kita baru offer kerana dia mai hantar proposal. Dia terlibat dalam semua proses tu pasal dia nak buat. Tahu Anwar pula. Tahu Papa Non kata Syed Muhtar telefon dia. Saya tak maulah dedah ke semua. Takkanlah saya tak jumpa Syed Muhtar lepas benda tu. Takkanlah Syed Muhtar tak sembang dengan saya. Takkanlah Syed Muhtar cerita kat saya apa sebenarnya terjadi. Dia cerita, tapi saya tak mau cerita, tuan-tuan, biarlah saya simpan seorang. Dahsyat. Itulah detik permulaan. Saya mula melontarkan pandangan secara lebih keras. Kerana dia berbohong tentang sebuah negeri kita. Menjejaskan kita. Bukan sikit duit, oi. Banyak. Habis usaha 9 tahun. Bukan usaha main-main. Serius. Lepas tu anak-anak Papa Non ni mengamuk lah. Saya ni suka mencarut, suka maki, suka apa. Mana ada saya mencarut? Kalau saya kata, di mana atau di Pahang mana? Hak tu terlepas. Saya kata kat Huruk Li. Hak tu terlepas, tuan-tuan, saya habaq nak alamak terlajak. Dah hak saya kata tu pun betul. Kalau benda betul bukan bohong kan? Bukan mencarut, hakikat. Ada dulu seorang sastrawan negara menulis sebuah buku, tajuknya Shit. Semua cerita bab tu. Adakah dia mencarut? Adakah dia mencarut? Dah. Dia cerita tentang hakikat sebenar keadaan tu. Cerita kawan tu juga. Hampa ingat Syik tu tajuk siapa? Tajuk dia lah. Orang Kedah juga.
Cikgu saya. Orang Kedah ni cerita terang-terang. Cakap betul-betul. Hampa takut apa? Hakikat sebenar. Dia tak kerak. Tak kerak lah. Hampa nak kata apa? Itu tentang sikap saya dengan kerajaan persekutuan. Kalau dia boleh tindas kita, takkan kita nak duduk diam. Sahabat kata, ketak kobok. Ketak. Ketak kobok. Hampa try pijak dia. Kalau dia kena pijak, dia kembung je, oi. Dia kembung, dia nak lawan. Kalau dia duduk dalam kasut, suar kaki masuk, mesti dia kembung. Tu tara ketak kobok. Ketak puru. Orang Kedah panggil ketak kobok. Tu tara ketak. Ni kita orang je, oi. Takkan kena tekan, tak lawan. Bila kita lawan, dia kata kita mencarut, celupar. Cakap tak betul. Takkan lagu tu kot, lawan cara hujah lah. Mai hujah hampa. Aku cakap tak betul apa? Tak ada hujah. Tak ada hujah, jadi dia nak lawan, dia saman. Kemudian dia bunuh karakter. Dia kata ni tak boleh pakai sebab dia cakap kasar, mencarut, mencaci, menghina orang. Saya hina orang bila? Saya tak ada hina siapa-siapa. Melainkan orang tu telah menghinakan dirinya sendiri. Buat kerja-kerja kotor, kerja-kerja karut. Dia menghina dirinya. Hak tu memang dia patut dihina. Dia yang menghina diri dia, bukan kita. Kita cerita balik, ya apa dia buat. Tuan sekalian, orang tak larat nak lawan kita, dia reka macam-macam. Kau nak pergi sana, kau nak pergi sini. Mai hujah hampa, mai betang betul-betul. Aku nak dengar hang nak kata apa. Janganlah duk lalak di parlimen, tuduh orang. Apa nama? Mencaci Perdana Menteri. Tak, saya tak ada mencaci. Parlimen tu macam-macam boleh katakan lah. Tapi saya heran tak pasal apa berani ikut belakang tak tahu. Ni, anak India. Calik 3 line. Ahli parlimen jelutung. Kalau hang jantan main depan aku. Hanya duk salak kat belakang lu. Ni pergi dia dengar. Aku nak dengar, aku nak tahu hang tuduh aku mencaci Perdana Menteri. Caci tak apa? Apa yang aku caci? Hang buat mai? Butirannya apa? Bila? Aku kata apa? 2-3 hari sebelum tu bayar lepas. Itu anak Cina pula. Dia berkata 3R, resis, tak boleh sebut. Saya nak sebut apa, dia Cina betul. Saya apa dah keturunan Cina. Tapi bukan hina keturunan dia tu. Bukan hina bangsa dia. Hang tu lolak. Dia habang kata Kedah ni tak boleh harap lah. Pasal nak jaga ayak ni. Pasal tak erti jaga ulu muda. Maka kerajaan persekutuan kena campur tangan. Dalam urusan kerajaan negeri Kedah. Dalam wilayah negeri Kedah. Dalam hutan negeri Kedah. Dalam sungai negeri Kedah. Untuk mewujudkan Muda River Basin Authority. Kerajaan pusat kena masuk campur. Pulau Pinang nak masuk duduk dalam tu juga. Tu ahli parlimen Bayan Baru. Saya tak ingat nama. Simpak tahu. Singkong kot. Simba lah. Saya tak hafal nama mereka ni sebab mereka tak popular. Tuan-tuan sekalian. Sebarang urusan dalam negeri. Mana-mana negeri. Yang ada raja, ada kerajaan, ada wilayah. Ada undang-undang. Tak boleh simply pi bulldoze. Tak boleh. Dia kena dapat konsen kita. Dapat tujuan kita. Yang kata kita tak boleh harap ni pasal apa? Adakah sejak kita ambil alih kerajaan pada tahun 2020, ayak Sungai Muda tu kering? Dah. Ayak duk banyak tu ya. Musim hujan lagu ni ayak koi duk banyak. Adakah sejak tahun 2020 kita ambil alih kerajaan ni, hutan di Ulu Muda tu hilang? Dah. Hutan duk situ juga. Adakah aliran air sungai itu telah dialih kepada tempat lain? Tak. Ayak duk mengalir ke situ juga. Keluar di kota Kuala Muda. Tak ada apa perubahan. Ayak duk banyak tu juga. Yang tiba-tiba dia kata Kedah telah gagal. Tidak boleh diharap. Menteri Besar Kedah tak boleh diharap lagi dah. Untuk mentadbir kepentingan satu sungai. Yang beri minum, beri bekalan air mentah kepada 3 negeri. Kedah,
Perlis, Pulau Pinang. Tuan-tuan sekalian, tak ada apa yang berlaku pun. Tiba-tiba digemar-gemurkan bahawa Kedah ni sedang mengalami masalah, tak mampu lagi mengendalikan, mentadbir Sungai Muda sehingga menjejaskan berkelayak. Tuan-tuan sekalian, ada satu peristiwa yang berlaku baru-baru ini. Satu mechanical auto apa adalah di Sungai Muda tu, dia ada 2 baras. 2 baras tu orang nyekak lah. Baras belah Kedah ada 14 pintu. Baras Pulau Pinang ada 4 kali 5 pintu. 1 tak boleh buka, 1 tak boleh tutup. Keras, mampus. Hak belah Pulau Pinang. Belah Kedah ada 14 pintu. Pintu ni semua dikawal secara automatik. Dia pakai pam. 7 pam rosak. 7 pam berfungsi. Hari kejadian tu salah satu pam tu rosak. Pintu terangkat sendiri. Pintu baras tu. Apa tahu tak tahu baras hampa ni Selangor kan bisa tengok kot. Hadut sekat ayak tu. Hak pulih dengan tu. Tahu? Satu pada pintu tu daripada 14 tu terangkat pasal mitik alat dia rosak. Daripada 14, 7 berfungsi. Daripada 7 tu 1 rosak. Baras ni dikawal oleh lembaga-lembaga Sungai Muda. Ada di bawah JPS. Terus report kepada JPS, Kementerian Nik Nazmi. Rosak tu, pintu dia naik sendiri. Ayak Sungai Muda dalam tempoh berapa jam keluar kau tu. Kering Sungai Muda. Rosak baras tu. Dia kata kesalahan kerajaan negeri Kedah. Tak kerti nak jaga Sungai Muda. Tuan-tuan sekalian, baras tu berada di hujung sekali Sungai Muda. Nak sampai Kuala, dekat Jabatan Merdeka. Kalau tuan-tuan dan biasa pergi ke Kedah, dari Penang masuk Kedah, jumpa Jabatan Merdeka. Baras tu duduk bawah tu lah. Baras tu dikendalikan oleh Lembangan Sungai Muda di bawah Kementerian Nik Nazmi. Tiba-tiba bila berlaku peristiwa tu, dia salahkan negeri Kedah. Tu kita nak kata apa kat dia? Cerdik ke bodoh? Dia kalau dia cerdik, dia cek dulu lembangan tu bawah siapa? Siapa kendali, siapa jaga, siapa bertanggungjawab. Dia tak cek, dia tiba kerajaan negeri Kedah terus. Tu saya kata hang bodoh. Bila saya kata hang bodoh, daripada ulang hang bodoh. Kan? Dah hang tak cek, hang cakap sembrono. Hang cakap salah. Orang cakap salah, takkan dia pandai. Dia bodoh lah. Bila kata bodoh, dia marah. Ni, bayang baru. Cek betul-betul. Agensi bawah siapa? Siapa kendali? Bawah kementerian mana? Apa yang rosak? Tiba-tiba hang salah kerajaan negeri Kedah pasal apa? Dia cakap macam confident pula tu. Datuk Seri Syahidan pun duduk diam lah, tak tabuh ni. Lepas ni dia tabuh. Tuan-tuan sekalian, saya tanya agensi bertanggungjawab. 7 hak tak boleh pakai tu hampa nak ganti bila? Dia kata baru dapat perolehan, selesai nak tender. Hak 7 hak tak boleh rosak, hak rosak tak boleh pakai langsung tu. Baru dapat, baru nak buka tender. Hak baru rosak tu lagilah lambat. Jadi tuan-tuan, kalau hang punya kelemahan, hang punya failure, jangan tiba cari salah orang, boh kat orang semua. Ni perangai Madanon, kerajaan Madanon ni, semua kelemahan dia lungguk kat orang semua. Dia suci, tak ada salah apa. Jadi kita jadi masalah sebab kita tak ada TV. Kita tak ada radio. Ada urusan penerangan harap TikTok lah. Siapa nak dengar? Bila berapa orang nak sampai berita kita? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita minta perkara ini diperbetulkan di Parlimen balik. Baras Sungai Muda itu di bawah lembaga-lembangan Sungai Muda, Kementerian Nik Nazmi.
Mereka yang jaga, bukan kerajaan negeri jaga. Kebetulan hari tu mechanical pump tu rosak, orang hak jaga tu dia balik. Bila ayak mula surut, sadar yang kesan paling awal. Pasal sadar duk sauk ayak pada Sungai Muda tu. Bila pump sadar mula tergantung, sadar mah mula detect, dia pun ada alat auto juga. Dia dah bagi maklumat dekat orang tu. Dekat orang yang jaga tu. Orang tu balik tidur. Tidur. Pagi esok baru dia baca WhatsApp. Pi nak tutup mana boleh dah. Ya habis dah. Tiba-tiba salah kita. Dia habak kita kena. Ayak kering tu kena. Itulah Bayan Baru tu cakap di parlimen. Dia kata kena durian ditanam di Ulu Muda. Kepala bapak. Tarik balik. Kepala lutut. Tuan-tuan sekalian, di Ulu Muda tak ada orang tanam durian. Ni nak abang ni. Nama apa tak kau tu? Ahli Parlimen Bayan Baru. Steven Sim. Ni, Steven Sim. Anda dengar aku nak abang ni. Ulu Muda tak ada durian. Yang ada durian ni tempat lain. Durian tu semua tanam zaman BN. BN yang bagi. Lahang dengan BN com mulut. Tak ada. Durian. Musangking tu. Zaman kita menterak semua, zaman BN semua. Dan tak ada kawasan tadahan yang diberi kelulusan lada hutan tanah durian. Yang dibuat tu di Bukit Enggang dan di Rimau Teloi. Semua berlaku zaman BN. Di Gunung Inai. Zaman BN. Zaman PA apa dah. Zaman Datuk Seri Mukri yang kedua. Dia PA masa tu. Ada kelulusan untuk tanam musangking. Tiba-tiba mari salah kita. Cakap tak betul. Maklumat salah. Hentam kita, tak ada siapa nak jawab. Lah orang kata dia cakap betul, tak ada orang jawab. Lah saya jawab ni lambatlah sikit. Tapi saya jawab keras lah, pasal bodoh. Cakap tak betul. Puan mai jawab, ni Steven Sim, mai depan-depan ni. Anak kata aku. Aku nak jawab bagi hantau. Cakap di parlimen, ahli parlimen tak dan dapat maklumat. Siapa nak jawab? Boleh sedap kat dia lah, hentam. Orang pun kata Kedah teruk. Ulu Muda tanam durian musangking. Tak ada tuan-tuan. Ulu Muda ada 341,000 hektar kawasan hutan. Yang telah digezet tak boleh sentuh langsung. 107,000 hektar kawasan tadahan 100% tak boleh sentuh. Di sekitar dia tu ada 100,000 dekat 200,000 lagi. Yang telah diberi lesen membalak zaman BN. Kalau hak tu semua nak tebang setahun 4,200 hektar ikut CTT. Catuan tebangan tahunan. Kita kena ambil masa 18 tahun untuk habiskan tu. Semua lulus zaman BN. Kita tunggu lah 18 tahun. Tak bagi tebang, dia bayar duit lah. Kalau kita batai, dia samang kita. Nak bayar samang apa, kita tak ada duit. Maka kita bagi tebang. Ikut catuan tebangan Majlis Tanah Negara. Dibagi kepada kita rancangan Malaysia 12, Kedah boleh tebang 4,200 hektar setahun. Semua negeri ada kota. Sarawak ada, Sabah ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Kedah pun ada. Diuruskan oleh Jabatan Perhutanan. Pun di bawah Nik Nazmi juga. Dia yang bagi. Jadi kalau ada tebangan 4,200, kalau berlaku tebangan, jangan salah kita, pasal itu memang kota untuk kita. Dan kelulusan itu telah berlaku dulu. Dan akan berterusan 18 tahun ni akan ada tebangan, tapi bukan dalam kawasan 107 ribu hektar yang telah diwartakan sebagai kawasan tadahan. Ini dua isu yang saya nak jawab. Ahli-ahli parlimen yang bercakap di parlimen baru-baru ini, tapi tak ada orang nak bagi penjelasan. Harap rakaman pada malam ini sampai kat Steven Sim dan sampai kat Julutung. Untuk mereka faham. Kalau tidak, mereka berada dalam kejahilan, seolah-olah yang salah tu semua orang, yang betul itu semua dia.
Tuan-tuan sekalian, dua perkara yang penting. Saya jawab yang pertama tadi pasal apa kita mula bersikap kasar. Saya boleh bersikap lembut. Zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, saya lembut. Saya tak nak kata apa kat mereka tu. Sepatah tak bisa kata. Mesyuarat apa, semua happy dengan baik, harmoni. Lah ni saja. Kerana mereka terlalu robust. Pudin. Pudin sebelum pi pilihan raya dulu, hari-hari turun Kedah. Ada polis beritahu saya, sehari 6 kali pun bisa. 6 kali pi balik. Pasal dia kira 6 kali. Dia main, dia sebagai menteri. Pegawai-pegawai kena buka bilik di lapangan terbang. Kena sedia orang baca doa, kena sedia minum. Sekali. Pi Kuala Lumpur, patah balik 2 kali. Pi lagi 6 kali kena buat majlis sehari. Punya nak pi Tibai Kedah. Dia jadi pengurusi bersama. Satu jawatankuasa pembangunan negeri dipanggil. Pengurusi menteri besar, pengurusi bersama menteri dalam negeri. Tapi saya pengurusi, saya tak ada kuasa panggil mesyuarat. Kena pengurusi bersama panggil. Ada pekeliling baru sampai, saya baca-baca, aku tak boleh panggil mesyuarat. Tuan-tuan sekalian, dah 11 bulan dah dia jadi pengurusi bersama, mesyuarat sekali pun tak ada. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap keputusan dalam agensi kerajaan, apa-apa projek, ni pasal projek tau, projek persekutuan di Kedah. Nak mantau, nak tengok apa masalah, kena mesyuarat, kena bincang lah, mana nak selesai masalah. 11 bulan sebelah jadi pengurusi bersama, mesyuarat tak pernah ada sekali lagi pun. Masa saya jadi pengurusi, tak ada pengurusi bersama. Setahun 4 kali mesyuarat. Setiap satu suku kena ada mesyuarat. Saya buat, tiap-tiap suku buat. Lah ni 11 bulan, kuasa memanggil mesyuarat diletak di tangan dia. Sekali pun tak mesyuarat lagi. Oi Pudin, hang dengar tak mesyuarat lagi oi. Hang kira main politik. Mesyuarat kerja tak buat. Lah bila kita habaq aku tu dia kata suka jokah orang. Tak jokah tak dengar. Habaq lelok bawa tak reti. Depa ni pandang kita hina tahu. Depa pandang kita lekeh. Depa kata kita bodoh. Karakter orang macam ni. Cakap macam ni. Saya lagu tu kan dia orang lagu tu dia akan pandang lekeh kat orang. Dia ni budak Singapura kan tahu apa. Dia memandang orang macam tu. Padahal dia orang kebun 500 ya pun. Kebun 500 dengan Singapura tu lebih kurang je. Tapi dah duduk Kuala Lumpur lama, kawan anak Ibrahim. Saya tak tahu nak kata apa. Ada tendensi untuk memandang orang lain tu lekeh pasal tak kawan dengan mereka. Tuan-tuan sekalian, bukan mesti kawan dengan hampa jadi hebat. Aku duduk tengok ni, kawan dengan hampa jadi merapu. Dulu hampa menyanyi macam Parlimen Perang menyanyi tadi. Saya tak tahu tadi pandai nyanyi. Dulu dia menyanyi kan. Tuan-tuan cium mulut. Cium mulut dulu saya buat aku tu. Dia berkata pulas sikit. Pasal kanan. Mengarut. Tuan-tuan sekalian. Itu keadaan yang berlaku di Kedah. Pasal tu dia kata saya ni kaki lawan. Saya cakap betul. Cakap pelan pun tak dengar. Cakap keras sampai. Tapi pedih. Nak buat macam mana kalau pedih bawa hampa rasa. Kalau tak pedih hampa anggap kami ni apa? Coki Tak betul tuan-tuan sekalian. Inilah keadaan yang kita hadapi. InsyaAllah Kedah pun dalam keadaan tertekan macam tu semua. Kita tak menghadapi apa-apa masalah. Tuan-tuan sekalian, pelaburan tahun 2023. Ni 2023, 6 bulan yang pertama. Bulan 1 sampai bulan 6. Kedah terima pelaburan asing 13.2 bilion. Nombor 1 wilayah persekutuan, nombor 2 Selangor, nombor 3 Kedah. Tuan-tuan sekalian, kalau tolak nombor 1, nombor 2, Kedah yang paling tinggi. Dah, betul. Tolak wilayah dengan Selangor, hak paling tinggi Kedah.
Pasal tak saya tolak? Pasal apa tolak ke wilayah dengan Selangor? Pakat wilayah dengan Selangor ni duduk dalam Kuala Lumpur. Wilayah pertubuhan, pusat pelaburan, pusat apa semua duduk dalam Kuala Lumpur. Pusat di luar baju pun duduk Kuala Lumpur. Pusat Islam Kuala Lumpur. Dan kedua-dua negeri itu menerima pelaburan dalam bentuk services, perkhidmatan. Kedah paling tinggi dalam pembuatan. Itu hebatnya Kedah. Apa ingat lekeh dengar orang Singapura? 13.2 bilion 13,000 juta. Ini nak main lagi ada 6 bulan lagi. Kita sasarkan tahun 10 bilion. Setengah tahun pun 13 dah. Tuan-tuan bayang kalau habis setahun. Apa kata kami lekeh. Jangan pandang hina ke orang. Kali kita telah membesarkan lagi sektor kawasan industri. Fasa 4 dah habis, kita buka fasa 4A lagi 250 hektar. Kita nak buka lagi fasa 5, 400 hektar. Lepas ni kita ada lagi satu kawasan besar. Kedah Investment Corridor, Kedah Industrial Corridor, KIC, 17,000 hektar. Tuan-tuan, aku tak tahulah. Lepas ni kita kaya. Buat benang tak kaya, tuan-tuan. Negeri akan kaya dengan industri. Tapi benang ni penting. Kedah pun ada benang luar. 42% beras negara ini ditanam di Kedah. Lepas tu bila beras tempatan tak ada, semua pakat cari salah nusi. Pala bapak hampa. Masa hampa susah, baru cari aku. Kan? Masa hampa senang, kita duk habak kata ada kartel. Ada orang tengah. Ada middleman yang telah menghisap darah petani berpuluh tahun lamanya, bermula dengan sistem padi kunca. Zaman tok nenek kita dulu ni. Orang bendang tak ada duit, dia suruh memek barang kedai dia. Ambil barang, padi jual kasih saya. Padi jual kasih gua. Tahu dia punya bunga barang dia berapa persen zaman padi kunca. Pasal apa panggil padi kunca? Padi seluas-luas puluh-puluh kolon tinggal sekunca lah. Bayar barang kedai dia. Bunga 700% zaman tu. Lagu mana petani nak kaya? Lah pun sama. Hantar dah duit tak apa. Ambil gua punya balang. Lama-lama hutang banyak dah. Lu punya tanah pajak kasih gua. Pajak tanah bagi kat dia. Bukan pajak setahun dua. Pajak 50 tahun. Lepas benang pi. Tuan-tuan sekalian, saya kata ada middleman, ada orang tengah. Timbang tak betul, sorok padi, potong banyak. Padi ni dia bila dia mula dia ambil besuk laluri, pi timbang dia kelang, dia kira basah. Padi itu kena dikeringkan sebelum dia di mesin jadi beras. Dia potong sampai 28% pun ada, 25% pun ada, 22% pun ada. Paling rendah 18%. 18% ni maksud dia apa? Tiap-tiap 1,000 kilo hilang 180 kilo pasal potongan basah. Tiap-tiap 1,000 kilo hilang 180 kilo. Tu hak paling rendah. Hak paling tinggi 25%. Tiap-tiap 1,000 kilo hilang 250 kilo pasal potongan basah. Bila petani nak kaya? Tuan-tuan sekalian, bila kita merodak dalam isu ni, ada kelang Melayu. Dia bersedia potong 13% saja potongan basah. Dia kata satu lagi, kalau hampa ambil musim ni, hampa ambil padi musim kering, musim kemarau, aku boleh potong 7% saja. Mula mereka ketak. Mula goyang. Boleh sebenarnya sampai 7%. Tapi syarat kemarau. Tuan-tuan sekalian, kita tak, kalau tak mengaji bab padi, bab beras ni kita tak tahu apa. Datuk Seri Syahidan, dia duk perlih lama jadi MB, jadi apa, dia tahu. Banyak lesen. Nak beli padi kena ada lesen. Nak simpan padi kena ada lesen. Nak mesin padi jadi beras kena ada lesen. Nak jual beras tu kena ada lesen. Memborong kena ada lesen, peruncik kena ada lesen. Berceketek lesen bab beras dengan padi. Lesen tu semua dia punya.
Lah ni, dulu kita ada jelapang di rumah, kan? Ketak, jemuk kering, boh dalam jelapang. Tu dia panggil simpan padi. Lah nak simpan padi kena ada lesen. Tak boleh sibli simpan. Lah barang beras tak ada baru ni kan lah. Naik sampai RM50. Semua jual harga import. Pasal apa? Pasal dia berebut beli padi. Dia offer sampai 1,700 satu tan. Pakak terapa pergi jual kat dia semua. Dia simpan beras tu. Pasal dia jual dengan harga import. Boleh jual RM48, RM45 satu beg 10 kilo. Harga sebenar RM24. Kalau jual dengan harga tempatan. Pakak terjun pergi Kedah, 1,000 kelang. Lah salah nusi juga. La ilaha illallah. Tokai kelang tu sorok padi, sorok beras. Salah saya. Semua lesen tu bawah Kementerian Pertanian. Kawal selia padi. Di bawah Kementerian Pertanian. Saya mana ada kuasa nak pergi cek kelang. Mereka kena pergi cek. Kementerian ni buat keluar lesen tu. Lah salah nusi. Habislah cerita, mereka tak salah apa. Mulia habis semua. Naik lembu pun mulia juga. Yang salah saya pasal kelang tu duduk di Kedah. Tuan-tuan sekalian, walaupun kelang tu duduk di Kedah, Menteri Besar kan ada kuasa nak pergi cek semua benda. Dia ada lesen, ada pihak berkuasa yang mengendalikan benda tu. Ada petak masing-masing lah. Lesen beli padi, ada satu lesen. Kawan ni, jawatan kuasa ni, jabatan ni. Lesen simpan padi. Jabatan ni. Lesen mesin padi jadi beras. Jabatan ni. Lesen simpan. Lesen jual padi borong. Ada lesen satu. Lesen jual beras runcit. Ada satu. Semua tu ada agensi. Semua agensi tu bawah MOA. Bukan kerajaan negeri. Tapi nak bagi mudah cerita supaya mereka nampak mulia, salah nusi. Pasal kelang dah di Kedah. Pala lutuk empa. Tak betul tuan-tuan. Kalau kita tak cerita betul-betul, orang tak erti. Orang kata betul, Sanusi tak buat kerja. Pasal kelang dah di Kedah. Aku tak ada kuasa tu, cik oi. Kalau aku ada kuasa 3 tahun lebih, 3 tahun hari tu mula-mula naik jadi, aku mengamuk dah. Sebab saya cakap 3 tahun dulu bak kartel ni. Siapa am tak percaya? Tak ada siapa respon pasal kartel. Mereka kata, MB Kedah cakap tak betul. Berdasarkan laporan kami ada, perkara itu tidak benar. Dia kata, lah ada tahuan. Lah saya kata, pergi serobu semua kelang. Hampa ada kuasa, pergi cek kelang mana, pergi menyorok beras, menyorok padi. Jumpa ratus-ratus tan. Tapi salah boh kat kita. Tuan-tuan sekalian, hampa dengar rakaman ni, dengar live ni, semua lesen, kerja periksa, kerja cek itu semua di bawah Kementerian Pertanian. Menteri dia nama Muhammad bin Sabu. Walaupun kelang berada di Kedah, saya tak ada kuasa. Sama seperti sekolah. Sekolah-sekolah ada di Kedah beratus-ratus, saya tak boleh masuk sekolah tu. Tak boleh. Nak masuk sekolah kena mohon 30 hari. Tuan-tuan sekalian, 30 hari nak mohon, orang jemput kelang kabut. Lah kali orang jemput minta duit lah. Dah saya tak boleh pergi, duit kena bagi. Oh, duit korang pernah. Masuk tak boleh. Dia berkata tak boleh. Ikut prosedur 30 hari kena mohon. Saya Menteri Besar, cik oi. Nak kena pergi mohon ke hampa nak masuk sekolah. Duit apa? Hantar surat hari-hari ada surat minta duit. Nak pergi rombongan, nak pergi sokan, nak masuk, nak repair, nak buat aircon, bala-bala. Macam-macam. Duit minta. Sekolah tak boleh pergi. Banyak agensi. Saya tak boleh pergi. Hari itu 5. Oi, dia kata saya buat cerita. Tuan-tuan sekalian, pegawai saya hadir mesyuarat. Dimaklum dalam mesyuarat tu, MB Kedah tak boleh dijemput. Takkan pegawai nak bohong saya? Saya dipanggil mesyuarat Majlis Kewangan Negara. Mereka hantar surat ke pejabat. Suruh Tuanku Sultan lantik orang lain untuk mewakili saya dalam mesyuarat tu. Surat tu ada. Pasal apa mereka pergi sampai macam tu? Pasal mereka ni jadi kerajaan. Tapi tak gentleman. Mereka anggap kerajaan tu adalah parti politik mereka. Harta mak pak mereka. Parti yang mereka asaskan tu telah jadi kerajaan
kerajaan adalah parti mereka adalah kerajaan. Tak betul. Tuan-tuan sekalian, parti apa pun, bila jadi kerajaan, angkat sumpah, parti dah hilang lah. Dia jadi kerajaan untuk semua orang. Semua rakyat Malaysia adalah tanggungjawab dia. Dia tak boleh pilih bulu, ni kami bagi. Macam ahli parlimen lah ni. 74 kerusi parlimen tak dapat peruntukan. Pasal dia anggap kata, hampa ni bukan sebahagian daripada kami, hampa tak layak dapat peruntukan. Itu diskriminasi. Satu, salah. Yang kedua, berdosa. Hak tiga celik tu mungkin dia tak tahu dosa tu apa. Tapi hak Islam pun ada, dia tahu dosa tu apa. Ada rakyat di kawasan yang mengundi Perikatan Nasional tak dapat peruntukan apa. Dia mengungut dalam perut. Dia tadah tangan enggak, minta Tuhan balas kezaliman ni. Satu hari yang kena, 2-3 hari ni kerajaan ni akan jatuh, tuan-tuan. Kita harap macam itulah, kita doa, terus berdoa supaya kucak-kacir di kalangan PHBN ni akan terus berlarutan. InsyaAllah tidak lama lagi kerajaan ni akan beralih. Pasal terlalu banyak masalah, kita pun hari-hari kena bersilat dengan mereka, main politik banyak sangat, kerja tak ada buat. Tapi insyaAllah tuan-tuan, negeri SG4, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, kita telah meninggalkan semua perkara tu. Saya di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Terengganu tak Nasruddin kita tak bagi kat Bangkang, tak apalah. Bangkang tak ada. Di Kedah, kerusi Bangkang pun kita bagi. Pusat khidmat Bangkang pun kita bagi. Tak ada mendiskriminasi apa-apa. Di Perlis pun sama. Kita harap kerajaan persekutuan pun gentleman macam kita juga. Ni cara orang main politik, bukan bacoi macam hampa tu. Boleh kata tu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.